Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faiza Abdul Ghaffar daripada bahagian pembangunan kurikulum pada hari ini akan membentangkan mengenai pelaksanaan kurikulum pembukaan semula sekolah bagi panduan semua iaitu pentadbir sekolah, guru-guru, ibu bapa dan murid. Pada tahun ini, negara kita telah digegarkan dengan ancaman pandemik COVID-19 yang telah menjejaskan semua sektor dalam negara dan juga di luar negara. Di negara kita, sektor pendidikan turut terkesan apabila sekolah tidak dapat dibuka dan guru serta murid tidak dapat hadir ke sekolah untuk menghadiri sesi pembelajaran formal mereka. Mengikut takwim persekolahan pada tahun 2020, mulai 1 Januari hingga 12 Mac, murid telah menghadiri 11 minggu persekolahan di mana anggaran pembelajaran yang telah dilalui oleh murid adalah sebanyak 30%, iaitu kandungan kurikulum yang telah disampaikan kepada mereka. Sepanjang tempoh PKP sehingga PKPP, murid tidak dapat mengikuti pembelajaran secara bersemuka sebanyak hampir 70 hari, iaitu mulai 23 Mac sehinggalah 14 Julai 2020. Ini meliputi hampir 49% kandungan kurikulum dan kesannya murid telah ketinggalan dalam pembelajaran dan aspek kandungan kemahiran dan nilai asas yang diperlukan untuk menyambung pembelajaran mereka ke peringkat yang seterusnya. Apabila sekolah mula dibuka pada 15 Julai 2020 sehingga tarikh akhir persekolahan iaitu pada 17 Disember, dalam tempoh ini hanya berbaki lebih kurang 5 bulan sahaja dan ianya mencakupi 70% kurikulum yang perlu disampaikan oleh guru. Jadi, bagaimanakah guru boleh merancang untuk melaksanakan pembelajaran dengan baki persekolahan yang ada? Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan dokumen penjajaran kurikulum bagi membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Apakah yang dimaksudkan dengan penjajaran kurikulum? Adakah ianya adalah satu kurikulum yang baharu? Itu adalah persoalan yang mungkin timbul dalam kalangan guru, ibu bapa dan juga murid sendiri. Jadi, penjajaran kurikulum adalah kandungan kurikulum mata pelajaran bagi tahun 2020 di bawah kurikulum standard sekolah rendah Semakan 2017, kurikulum standard kelas peralihan, kurikulum standard sekolah menengah dan juga kurikulum standard prasekolah kebangsaan Semakan 2017 yang telah disusun semula dan akan dilaksanakan apabila sekolah dibuka kelak. Jadi, apakah tujuan penjajaran kurikulum? Penjajaran kurikulum bertujuan untuk memastikan kurikulum pada tahun 2020 ini dapat dilaksanakan dan dapat disampaikan kepada murid. Di samping itu, penjajaran kurikulum ini dihasilkan bagi tujuan pelaksanaan pembelajaran yang dapat merapatkan jurang pembelajaran murid akibat pelaksanaan PDP semasa PKP yang tidak selaras. Dan juga penjajaran kurikulum ini juga bertujuan untuk menyediakan alternatif terhadap akses pembelajaran selain daripada kaedah dalam talian. Di samping itu, untuk mengatasi pelbagai kekangan akibat pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian yang mana apabila ada di antara kalangan murid yang tiada peranti, capaian internet dan ekosistem pembelajaran yang kurang kondusif di rumah. Jadi, dengan penjajaran kurikulum ini adalah dihasratkan pembelajaran murid dapat dilaksanakan secara berterusan agar mereka dapat menguasai kandungan kurikulum pada tahun ini. Apakah yang terkandung dalam penjajaran kurikulum? Penjajaran kurikulum adalah diambil daripada dokumen standard kandungan dan pentaksiran di mana standard kandungan dan juga standard pembelajaran telah disusun dalam 3 kluster yang ditetapkan iaitu kandungan asas, kandungan tambahan dan juga kandungan pelengkap. Apakah yang dimaksudkan dengan kandungan asas? Kandungan asas adalah pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu dikuasai oleh murid untuk meneruskan pembelajaran ke peringkat seterusnya. Kandungan asas ini boleh dilaksanakan dengan bimbingan guru sama ada di dalam bilik darjah atau pembelajaran di rumah menggunakan pelbagai media yang bersesuaian.
Manakala kandungan tambahan pula adalah pengetahuan, kemahiran dan nilai yang menyokong kepada kandungan asas, dan ianya boleh dilaksanakan dengan bimbingan guru atau dilaksanakan secara pembelajaran kendiri oleh murid sendiri. Di samping itu, kandungan tambahan ini juga boleh dipelajari merentas subjek atau dilaksanakan mengikut kesesuaian tanpa menyejaskan konsep asas kandungan. Dan seterusnya adalah kandungan pelengkap, yang mana kandungan pelengkap ini terdiri daripada pengetahuan, kemahiran dan nilai yang melengkapi dan mengharmonikan kandungan asas tersebut. Ketiga-tiga komponen ini boleh dilaksanakan secara serentak atau dirancang pelaksanaannya sama ada secara bersemuka di dalam bilik darjah ataupun dirancang secara berstruktur untuk dilaksanakan di rumah. Bagi murid-murid berkeperluan khas, terdapat fleksibiliti dalam pelaksanaannya di mana ianya bersifat terbuka dan boleh dimodularkan secara bersepadu. Ini adalah satu contoh dokumen standard kurikulum dan pentaksiran mata pelajaran sejarah tahun 5, yang mana standard kandungannya dan standard pembelajarannya telah disusun dalam kandungan asas, kandungan tambahan dan kandungan pelengkap apabila ianya dijajarkan. Pelajaran ini disusun di dalam kandungan asas, kandungan tambahan dan juga kandungan pelengkap. Ianya tidak semestinya berada di dalam tiga kluster. Sebagai contoh, bagi mata pelajaran sejarah ini, standard kandungan dan standard pembelajarannya hanya disusun di dalam kandungan asas dan kandungan tambahan sahaja. Manakala contoh yang kedua menunjukkan ketiga-tiga kluster telah diisi bagi melengkapkan satu-satu tajuk standard kandungan itu. Jadi, bagaimanakah penjajaran ini dapat dilaksanakan secara efisien dan berkesan oleh guru? Dalam melaksanakan penjajaran kurikulum, pendekatan pembelajaran teradun ataupun blended learning adalah sangat-sangat digalakkan dilaksanakan oleh guru. Apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran teradun? Pembelajaran teradun adalah kaedah pembelajaran yang menggabungkan teknik pengajaran bersemuka dan tidak bersemuka menggunakan medium yang sesuai, dan kedua-duanya membentuk pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Pelaksanaan pembelajaran teradun sama ada secara bersemuka iaitu PDP dalam bilik darjah yang melibatkan aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah secara bersemuka dengan guru, manakala PDP di luar bilik darjah atau pembelajaran di rumah boleh dilaksanakan secara dalam talian seperti telesidang, video pengajaran dan sebagainya, dan juga boleh dilaksanakan secara pembelajaran kendiri berstruktur, yang mana aktiviti pembelajaran ini adalah berasaskan pembelajaran dan kemahiran yang telah dipelajari sebelum ini. Jadi, sekiranya sekolah melaksanakan pembelajaran di rumah ataupun home based learning, pelbagai pihak perlu memberi sokongan yang penuh kepada pelaksanaan pembelajaran di rumah. Sekolah perlu merangka jadual pembelajaran di rumah dan dilaksanakan mengikut keperluan murid dan juga guru. Manakala guru sendiri perlu merancang PDP dan bahan pembelajaran yang bersesuaian untuk pelaksanaan pembelajaran di rumah. Murid perlulah mematuhi jadual pembelajaran di rumah yang telah ditetapkan dan melaksanakan semua tugasan yang telah dirancang oleh guru. Seterusnya, ibu bapa perlu menyokong dan membantu pembelajaran murid dalam melaksanakan pembelajaran di rumah, dan komuniti juga boleh memainkan peranan untuk memberi khidmat menyokong pembelajaran apabila pembelajaran di rumah dilaksanakan. Bagi membantu pihak sekolah, guru, murid, ibu bapa dan semua pihak yang berkepentingan, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan pelbagai bahan sokongan seperti kit pelaksanaan kurikulum pembukaan semula sekolah bagi rujukan sekolah dan juga rujukan ibu bapa, serta telah menyediakan pelbagai dokumen penjajaran kurikulum bagi semua mata pelajaran dari tahun 1 sehingga tingkatan 4.
Di samping itu, Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah melaksanakan sesi perkongsian ilmu melalui sesi wacana ilmu secara webinar yang memberi fokus tentang pelaksanaan kurikulum norma baharu. Semua bahan sokongan dan video yang telah disediakan boleh dilayari daripada laman web tersebut. Dengan penerangan yang telah diberikan, KPM berharap agar guru dapat memahami, merancang dan melaksanakan PDP kurikulum yang telah dijalankan secara berkesan dan efisien dalam baki tempoh persekolahan yang ada. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.